Baik, kita kembali lagi ya. Dari Sampai Pagi disiarkan secara langsung pada pagi ini dalam segmen Astrawani, iaitu menghadiri Hari Sastra ke-19. Ini yang akan kita berkatakan ya pada pagi ini, dan kita bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, iaitu Setiausaha 1 Astrawani. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah, jumpa lagi. Alhamdulillah. Jadi ini akan kita perkatakan ya, berkenaan dengan menghadiri Hari Sastra ke-19. Kerana kita difahamkan ni juga Tuan Haji bersama dengan rombongan Astrawani telah pun hadir ya di majlis Hari Sastra ke-19 bagi tahun ini, iaitu tahun 2023, yang mana ia telah pun berlangsung di Kota Kinabalu, Malaysia, di negara jiran kita ni pada minggu lepas. Jadi inilah ya kehadiran Tuan Haji untuk berkongsi tentang kegiatan dan juga tentang kegiatan sastra ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita, Tuan. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, kami sekumpulan ahli Astrawani dan juga pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka telah pergi ke Kota Kinabalu pada 28 September yang lalu, minggu lepas sehingga 1 hari bulan bagi menghadiri Hari Sastra yang ke-19. Diadakan di sebuah hotel di Bandaraya Kota Kinabalu. Hari Sastra ini sebenarnya ialah satu kegiatan GAPENA, iaitu singkatan pada Gabungan Persatuan Penulis Malaysia. Jadi ini yang ke-11, pertama kali diadakan di Kota Baru, Kelantan pada tahun 1972. Ya. Jadi tahun ini kali kedua diadakan di Kota Kinabalu. Jadinya tahun ini 2013 genaplah 50 tahun diadakan, berbalik ke Kota Kinabalu tu. Diadakan oleh Negeri Sabah sendiri, kerajaan Negeri Sabah dengan bantuan diselenggarakan oleh GAPENA, juga persatuan penulis lainnya lah, termasuk juga Dewan Bahasa Cawangan di Sabah. Jadi nampaknya antara kegiatan ini adalah kegiatan sastra di Malaysia. Jadi apa sebenarnya relevannya rombongan Astrawani ini hadir dalam perhimpunan itu? Kalau dilihat ni memanglah ini kegiatan di Malaysia, kenapa kami ini dah ikut-ikutan. Sebenarnya kami mempunyai kaitan yang banyak ataupun perhubungan yang banyak dengan GAPENA yang menyelenggarakan Hari Sastra ke-19. Kami sendiri kalau ada acara di Brunei, kami mengundang GAPENA. Misalnya pada beberapa minggu yang lalu, bulan lalu kali ya, Brunei mengadakan simposium keseluruhan kebangsaan 2023 dan kami mengundang GAPENA. Dan itulah pertandingannya di sana ada. Sebab kami juga sama-sama adalah satu angkatan yang memberikan tentang bahasa sastra dan budaya sama dengan GAPENA ini juga. Itu sebabnya tu. Ya, Alhamdulillah. Jadi tu ya, Hari Sastra ke-19 yang mana wakil dari negara Brunei ya telah pun berada di tempat berkenaan pada 29 ya. Ya, 29 dan 30 tahun ini ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga pada penonton kita, Tuan, apakah tema pertemuan Hari Sastra ke-19 ini? Sebelum itu lupa saya tadi menyatakan bahawa diadakan pada tahun ini sebagai genap 40 tahun Sabah dalam Persatuan Malaysia. Jadi anulah diselejurkan macam itu. Jadi temanya ialah maju jaya dalam sastra kebangsaan. Ringkas tapi mendalam. Itu tu. Maju jaya dalam sastra kebangsaan. Itu bunyi temanya pertemuan itu.
Itu punya temanya. Dan juga Astrawani ini telah diundang ke perhimpunan ini yang mempertemukan para pengarang, penulis dan juga peminat sastra serta budaya. Jadi selain untuk mempertemukan mereka yang sealiran dalam kegiatan ini, apa lagi antara tujuan Hari Sastra ini diadakan? Ya, ia ada kurang lebih ada 2-3 puting lah. Macam mana tentu saja untuk menyediakan ruang kepada para pengarang tadi seperti yang disebutkan oleh Atul tadi untuk bertemu dan membincangkan karya mereka, karya-karya yang mereka tulis. Selain itu juga untuk memberi kefahaman tentang perkembangan sastra mutakhir, maknanya yang the latest lah, update. Pasal kita ni selalunya berkembang, jadi tahu macam mana keadaan sekarang ini. Dan untuk membuat rumusan dan cadangan untuk meningkatkan kualiti karya sastra dalam konteks membina peradaban bangsa Melayu. Diorang di Malaysia, tapi dan juga fokus diorang ialah bukan saja di Malaysia tapi serantau di Asia Tenggara dan tentulah juga termasuk negara Brunei Darussalam di sana. Macam tu. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu antara perisian ataupun pengisian acara yang telah pun berlangsung pada bulan September. Jadi kita beralih juga kepada isian Hari Sastra ini. Jadi apa antara pengisian yang telah pun dikongsi, yang telah pun diisi di dalam Hari Sastra ke-19 itu? Ya. Fokusnya ada 2 hari itu, 29 dan 30 tu kan. 29 itu ialah kedatangan orang pagi itu, tengah hari itu diadakan satu forum yang bertajuk Sastra Kebangsaan di Malaysia. Forum tu ahli panelnya terdiri pada orang kuat dalam ni bidang sastra ni, Profesor Dr. Hashim Ismail, iaitu akademi daripada Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Encik Saiful Izan Yahya, Ketua Bahagian Penyelidikan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Abang Haliman, Abang Julai, Pengarah Dewan Bahasa Cawangan Sarawak, dan juga Puan Aminah Awang Basar, DPP di Cawangan Sabah. Jadinya orang-orang kuat sajalah ni yang buka rapakan ni kan. Sebelah petangnya baru tadi diadakan ucap tamak. Ucap tamak ini pun disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Hamzah Dambul. Yang ini ialah seorang CEO, Ketua Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah. Tajuk yang disampaikannya ialah Maju Jaya dalam Sastra Kebangsaan. Bisa ini penyampaian memang berkesan sekali lah. Jadi setengah hari petang itu orang memberi penutupan yang mendalam terhadap pencapaian beliau ini. Ya, sesi kedua berlangsung pada sebelah pagi keesokan harinya tu. Ini fokusnya kepada generasi muda, penulis-penulis muda. Panelnya tajuk itu generasi muda, hak cipta dan hari kebangsaan. Panelnya terdiri daripada Puan Nisah Harun, ada jawatankuasa ke Perak, ketua satu PEN persatuan di Melaka ke Negeri Sembilan. Salah satu daripada itu ingat lupa saya. Puan Nuraini Madarin, seorang aktivis sastra, dan Dr. Muhammad Saleh Rahmat, pengarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial UM, juga sebagai timbalan Presiden Kabinat. Yang ini baru je sampai ke Brunei Ratu Kerapang, menyampaikan kertas kerja. Dan sesi ketiga pula ialah bertajuk pengantarabangsaaan sastra kebangsaan. Panel ini terdiri pada Muhammad Khair Mediron, timbalan pengarah urus dia tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Yang ini pakar dalam mengadakan pesta buku. Yang baru-baru ini pesta buku di Kuala Lumpur, diorang mendirikan ni kan. Datuk Jasni Maslani, ini pun baru datang ke Brunei, minggu lepas datang ke Brunei, mengadakan promosi mengenai
puisi esei. Itulah kerjasama yang kami adakan seperti saya katakan tadi itu kan. Presiden Bahasa dan juga Dr. Raja Rajeswani. Ia ni Indian ni kan. Indian. Tapi bahasa Melayunya ni Ketani Belaing bang. Ini Kurapak. Ia ni ialah ahli pada ahli World Nation Writers Writers Union. Sesi keempat itu, sesi akhirat itu ialah sastra kebangsaan dalam era digital. Ini berkurapak mengenai dunia digital kadang-kadang ni lah. Tentang apa namanya, panelnya terdiri daripada Abdul Ghani, Ketua Bahagian Promosi dan Pengiktirafan Dewan Bahasa, Puan Adibah Omar, CEO Perbadanan Kota Buku, Yue habis kita tahu kali itu pengarah filem, dan Profesor Madya Dr. Asmiati Amal dari UMS. Kesemua diorang ini pakar-pakar saya dalam bidang-bidang masing-masing. Satu yang menarik dalam apa ni yang saya lihatlah ni, ada 2 orang pembentang kertas kerja tu sebenarnya bini-bini muda-muda macam habis kita ni pembubarnya. Seorang tu ahli dalam bidang kewangan, tapi berhenti buat kerja tu. Masuk full time dalam bidang penulisan. Dan seorang lagi tu bukan jangan celang orang, lawyer. Berhenti jadi lawyer, dia full time buat kerja-kerja penulisan. Banyak bukunya lah sudah dibuatnya. Jadi itulah kadang-kadang kata ni berhenti jadi lawyer masuk bidang penulisan. Begitulah macam mana dia melihat masa depan bidang penulisan ini. Ya, itu antara pengisian-pengisian dan juga sesi yang telah pun dibawakan ya. Dan di sini dari kesemua tajuk perbicaraan itu, tajuk mana yang menarik perhatian Tuan Haji sendiri dalam majlis ataupun acara yang telah diadakan itu? Yang seperti saya katakan tadi, pembentang itu bukan orang bukannya calon-calon orang lah. Semua yang pakar dalam bidangnya. Kata ni pun terpukau olehnya melihatlah. Apalagi diorang ni pandai berkurapak lah. Ni orang good communicator. Bisa cara diorang berkurapak itu. Bila didengar, terus sekali dipaham pun. Walaupun perkara yang dikurapakkannya itu kadang-kadang barat. Tapi terus kita dapat menangkap. Jadi beberapa dapat kita dipelajari sini sebagai orang luar yang hadir pada masa itu. Misalnya dalam penganjuran pesta buku seperti katakan tadi, ada yang pakar dalam Ketani pun setiap tahun ada pesta buku selalunya pada hari kebangsaan pesta buku. Bukan yang mudah untuk menganjurkan itu kan. Diorang tu tujuannya tu macam mana diorang menarik perhatian penerbit mengumpulkan semua sekali. Itu juga pengantarabahasaan sastra. Kalau bisa kita maklum, di Brunei sendiri Dewan Bahasa Pustaka telah menterjemahkan beberapa karya-karya tempatan. Jadi dengan penterjemahan itu dapat Ketani mengantarabangsakan karya-karya tempatan. Jadi itulah sebabnya walaupun Ketani Brunei tapi diorang mengadakan di Malaysia, Ketani dapat belajar macam mana caranya gitu. Dan juga dalam dunia digital macam mana Ketani mengolah penulisan menggunakan AI artificial intelligence. Dalam penulisan sastra pun ada juga banyak tu menggunakan AI ni. Jadi ini telah ditunjukkan diorang macam mana di mana Ketani dapat akses dan sebagainya. Pengarah Dewan Bahasa ada sama, tentu yang mendengar tu mungkin ada idea macam mana merangkap untuk melaksanakannya di negara Brunei Darussalam. Itulah. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya Perhimpunan Hari Sastra ke-19 yang telah pun berlangsung pada 29 dan juga 30 September 2023 yang mana ia telah pun menggabungkan ya para sastrawan dan juga para kegiatan sastra dan juga rombongan astrawani yang telah pun hadir dalam satu perhimpunan telah pun dikongsikan. Sebentar tadi ada 4 sesi yang telah pun dikongsikan dan juga ini memang satu yang perkara yang sangat menarik
jadi bagi mereka yang meminati sastra dan juga budaya, sekaligus juga dapat berkongsi cerita dan juga bidang masing-masing dan juga ada segi penulisan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga ni Tuan, itu kalau tadi kita bercakap berkenaan dengan perisian ya tentang Hari Sastra. Jadi bagaimana pula dengan acara pembukaan dan juga penutup rasmi perhimpunan yang berlangsung? Ya, acara rasmi ya. Seperti yang dikatakan dari awal dulu, sudah diadakan sejak tahun 80-an kan. Jadi yang menjadikannya satu projek ialah kerajaan negeri-negeri di Malaysia kan. Dan tahun ini tahun 2023 dilaksanakan oleh kerajaan negeri Sabah. Jadi kerajaan negeri Sabah menyokong kuat ni tentang kegiatan sastra di negeri diorang ini. Jadi pembukaan resminya dibuka sendiri oleh Ketua Menteri yang berhormat Tuan Haji Tuan Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah sendiri. Dan itu satu tanda sokongan kuat kerajaan negeri diorang dalam penyelenggaraan Hari Sastra ini. Dan penutupnya pula juga diselenggarakan oleh Yang Bertaraf Menteri, itu Datuk Isnin bin Haji Hasni, iaitu Pembantu Menteri Keperumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah yang pertama. Ia ada 3 orang kali ini. Dalam majlis itu memanglah ada ucapan-ucapan dan juga persembahan-persembahan budaya sebagai acara-acara sampingan. Yang utama dalam acara rasmi itu ialah penganugerahan Anugerah Bakti Sastra Gapena 2023. Dan 2 orang telah menerima untuk tahun ini. Satu daripadanya ialah Datuk Haji Jamdin bin Buyung. Datuk Haji Jamdin ini orang tertua sekarang ini, tapi ia adalah orang pertama, ialah orang yang pernah menghadiri masa diadakan kali pertama di Kota Kinabalu tahun 73 tu. Sampai sekarang 50 tahun ada yang kalah lagi. Orang ini aktif. Ya, ini seorang kalau kita kan dikatakan penulis, ahli politik, pentadbir, malah dia pernah jadi penyiar ni. Banyak bidangnya, Pak. Banyak bidangnya ni dia. Saya baru saja membaca bukunya yang terakhir, novelnya yang ditulis tahun ini juga. Saya bacakan dalam novel itu banyak kadang-kadang Brunei digunakannya. Seronok saya membacanya. Iya, jadi itu Datuk Haji Jamdin. Ya, seorang lagi ialah Presiden Gapena itu, Datuk Jasni Matlawi. Ya, ini seorang penulis macam-macam genre penulisan ni macam-macam. Tapi yang akhir ini yang menumpukan kepada puisi esei. Puisi esei yang satu genre baru ya. Dan baru minggu lepas saya ke Brunei untuk mempromosikan genre esei ini kan. Ia ialah penyandang Searight Award tahun 2015. Kemudian tokoh persuratan dan banyak anunya yang dipegangnya ni, anugerah yang diterimanya ni. Dan yang terakhir ni inilah dia juga sebagai ahli pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Jadi ahli santo. Jadi itulah antara latar belakang 2 orang penerima anugerah ini. Okey, jadi banyak juga ya pengisian-pengisian telah dikongsikan bersama ya dalam segmen Astrawani yang kita bawakan pada hari ini. Dan kita juga ingin mengetahui ni tentang Hari Sastra ke-19 ni, bagaimana pula dengan resolusinya? Resolusi ya. Daripada 15 buah kertas kerja tu, ada 15 buah kertas kerja yang bicarakan dalam masa 2 hari. Jadi ada 8 kalau silap 8 rumusan yang menjadi resolusi.
saya hendak berperingat, jadi saya bacakan sedikit sini. Antaranya, yang pertama ialah digiatkan usaha mengukuhkan kefahaman tentang konsep dan pelaksanaan pengembangan dan martabat sastra kebangsaan. Ringkasan sajalah. Kedua, mewujudkan ruang yang luas dalam ekosistem awam bagi meluaskan khalayak sastra merantasi kaum dan etnik bangsa Malaysia. Maklumlah di Malaysia sendiri banyak kumpulan etnik orang ya. Yang ketiga ialah Dewan Bahasa Pustaka dan ini Malaysia ya, Dewan Bahasa Pustaka Malaysia dan Persatuan Penulis serta rakan strategik yang berkaitan harus berkolaborasi, maknanya kerjasama lah ni ya. Mewujudkan suasana dan ruang bagi penciptaan karya besar dalam sastra kebangsaan. Keempat, meluaskan khalayak sastra kebangsaan melalui medium animasi, drama-drama televisyen dan platform digital. Ini yang luas ni kalau menggunakan platform digital ni ya. Dunia masa kini lah kata ni, hari-hari melihat telefon bimbit dalamnya senang saja. Dan kelima, mengantarabangsakan sastra kebangsaan melalui berbagai program dan berbagai platform serta pesta buku di peringkat antarabangsa. Ini target dia orang ni ya, pesta buku peringkat antarabangsa. Boleh diikuti. Pasal yang dikurangkan di itu hari ialah pesta buku paling besar di Frankfurt. Setiap tahun diadakan. Jadi dia orang mau ikut kasihkan buku-buku dalam bahasa Melayu. Kita ni pun kalau ada rezeki mungkin dapat Dewan Bahasa Pustaka Brunei. Kenapa tidak dapat ikut serta dalam pesta buku itu. Keenam ialah merakamkan ucapan setinggi-tingginya. Ini biasalah ni. Penghargaan kepada kerajaan negeri Sabah yang telah mendukung usaha menjayakan Hari Sastra ke-19 di Kota Kinabalu. Dan menyokong segala cadangan dan memajukan perkembangan sastra kebangsaan di negeri itu. Dan ketujuh, dipergiatkan usaha mengaplikasikan teknologi digital dalam setiap kegiatan persuratan dan perbukuan. Yang akhir, yang ke-8, meneruskan penganjuran Hari Sastra ke-20. Sebenarnya bukan tamat yang ke-11 saja. Akan ada lagi. Dia orang ini biasanya mengadakan sekali dalam 2 tahun. 2 tahun di mana diadakan yang akan datang itu. Dia orang punya anulah cerita. Dia itu antara resolusi Hari Sastra yang ke-19. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu antara yang telah pun dikongsikan. Jadi untuk akhirnya barangkali mungkin dapat kongsikan juga secara kesimpulan apa yang pengalaman yang dapat diperolehi daripada Tuan Haji sendiri dan juga wakil-wakil yang turut sama menemani pada Hari Sastra yang ke-19 ini, Tuan. Yang pertama dari segi dari segi persahabatan tu. Kita lebih banyak mengenali orang-orang yang bergiat dalam dunia sastra. Yang kedua-kedua orang memang sudah ketahui kan, macam Kapena, Datuk Haji Zainal, Datuk Haji Zainal, yang lain-lain. Tapi dalam pesta buku itu juga hadir ialah ahli-ahli persatuan penulisan dari negeri-negeri di Semenanjung, misalnya daripada Kedah, daripada Johor, daripada Negeri Sembilan kalau silap, macam tu. Jadi kata ini berkenalan banyaklah. Kemudian penceramahnya itu kata banyak kenal. Jadi banyak input di samping kata ini yang ikut serta dalam acara rasmi. Kata ini juga dapat berinteraksi semasa minum kopi ke apa, masa jamuan-jamuan. Dan juga satu lagi pameran-pameran buku. Buku-buku misalnya daripada Sabah banyak di daerah sana. Jarang katanya melihat buku-buku di jualan buku-buku arah lain, novel penulis Sabah dan misalnya. Saya ada membeli 2-3 buah buku lah macam tu.
Ya, Alhamdulillah ya, demikian tadi dengan adanya segmen Asrawani yang dapat kita bawakan dengan tajuknya pada hari ini, iaitu menghadiri Hari Sastra ke-19. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, iaitu satu Asrawani, kerana mengongsikan segmen kita pada hari ini. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.